Okey, Assalamualaikum semua. So untuk kelas petang ni, saya akan teruskan dengan properties of inverse matrix. Yang tadi kita dah tengok kan inverse matrix by using adjoint. So adjoint, kita akan pakai inverse using adjoint. So you punya formula untuk A inverse is 1 over determinant of A times dengan adjoint A, which is, this is a cofactor transpose. So ini kita just repeat lah apa yang tadi kita dah tengok pagi tadi. So untuk properties of inverse, so this one, finding inverse matrix using property of AB equal to KI. So di mana matrix A, so matrix A times dengan matrix B bersamaan dengan K. K ni adalah constant. Okay, so it is a constant and I is the identity. Okay, so first kita tengok dulu untuk properties. So untuk properties of inverse matrix. So the first properties is kita ada A inverse darab dengan A, okay, sama dengan A darab A inverse sama dengan I. So maksudnya tak kisahlah susunan dia. Macam yang sebelum ni saya dah tekankan. Kalau awak darab matrix AB darab dengan BA tak pernah sama. Okay, so dia tak akan sama. Kecuali macam this one, case dia, bila you darabkan dengan inverse dia, okay, depan belakang lah, mana-mana satu depan belakang, dia tetap akan jadi I. Okay, this is the first properties. Okay, the second one, tolong buat bracket dekat sini. Saya birukan ni, so make sure you ada bracket. So kita ada A inverse. Kita ada A inverse. Kalau kita inversekan semula A inverse kita, okay, so kita akan dapat balik matrix asal. Matrix yang asal dia dekat situ, matrix A. Okay, the third one is A transpose. Ingat T kecil ni ada transpose. So kalau you A transpose, yang diinversekan adalah sama dengan A inverse yang ditransposekan. Okay, so itu sahaja dia punya pergerakan dia. Maksudnya kalau you tukar depan belakang, masuk dalam, keluar ni, tak ada efek, okay, untuk inverse dan juga transpose for this one. Okay, the fourth one, AB. So matrix A darab matrix B. Kemudian ada bracket, make sure you put the bracket. Okay, kemudian dia diinversekan. Ingat balik properties untuk transpose pun sama juga. So kalau kata dia bracket dan dia di-inverse, kita kalau nak buka bracket dia akan jadi B inverse. Ambil yang paling dekat, paling belakang lah. So paling belakang sekali, B inverse darab dengan A inverse. Okay, so kalau nak buka bracket dia, this is what happen. Okay, and then the fifth one, determinant. So ingat yang line macam modulus ni adalah determinant of A inverse. So determinant of A inverse bersamaan dengan 1 per determinant of A. Okay, so determinant of A inverse is equal to 1 over determinant of A. Contoh soalan tu dia dah bagi dekat kau kan. Dia bagi dekat kau determinant untuk A inverse tu. Jadi tak perlu susah payah untuk cari dah 1 over 1 over determinant of A yang asal tu. Boleh terus pakai. Contoh lah. Okay. Okay, then kita go to the last one. If matrix A darab matrix B equal to matrix B darab A equal to I. Okay, maksudnya dia patah balik pada this, the first properties. So, is equal to I, identity matrix, ingat, yang berada di bahagian tengah dia, 111. Yang lain semua adalah kosong. Kenapa terlebih ni? Okay, yang lain semua adalah kosong. Gitu. Kejap saya lukis cantik-cantik sikit. Macam roti dah. Okay, so 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. So yang di tengah ni, dia punya diagonal sahaja adalah 1. So this is your identity. Dalam calculator pun tadi yang saya ceritakan, you tekan-tekan bawah tu jumpa ada identity. Pun boleh cari dekat situ ada identity. Identity always nombor dia kosong, dia tak akan berubah. Okay, so and then, so dia kata then kalau kata awak darabkan kedua-dua matrik tu dapat sama. Depan belakang, belakang depan kan. Lepas tu you dapat identity pula tu nombor dia. So then what happen is, maksudnya B ni bersamaan dengan inverse of A ataupun dan lah. Dan A adalah bersamaan dengan B inverse. Okay, so that is the properties of the inverse matrix. So let's go to checkpoint 10. So untuk checkpoint 10, soalan 1 given A. So matrix A kita adalah 2 by 2 matrices, 2, 4, 2, 8. Show that A inverse is equal to 1, negative half, negative 1 over 4, 1 over 4 is the inverse matrix of A.
So in this case, untuk this checkpoint, saya nak tunjukkan menggunakan properties. So dia ada dua. Kalau you dapat video, kalau you refer pada video yang unit punya, maksudnya unit matematik punya, dia ajar menggunakan the second properties. So this one, saya nak ajar menggunakan the first properties. So kita nak show yang betul A inverse tu adalah A inverse kepada matrix A kita. So saya pakai properties. I'm using properties number 1. So number 1, so which is yang kalau kita ambil A darab A inverse, whichever lah yang you suka, A darab A inverse atau A inverse darab A, mesti dapat identity matrix. Okay, kalau you dapat identity matrix, maksudnya terbuktilah yang betul lah A inverse tu inverse kepada matrix A. So now what happen is, kita akan buatlah, okay, matrix A kita 2, 4, 2, 8. Okay, and then 1 times dengan negative half and times pula. Okay, negative 1/4, 1/4, bukan times kat situ. Okay, so kita nak buktikan yang this one supposed to be, jawapan dia adalah 1001. Maksudnya the identity matrix. Okay, so what happen here, ingat buat balik column multiplication, buat tika. Okay, so buat tika. This is to reduce your careless mistake. So buat tika, tak rugi pun you buat ni. Okay, 1/4 dan negative half 1/4. Okay, so kita pun darabkan dekat sini 2 times dengan 1, 2. Lepas tu plus dengan, so 4 times negative 1/4 minus 1. This one you akan dapat negative 1, sini akan dapat plus 1. So this one 2 minus dengan 2, so dia plus sebenarnya, so minus 2, saya letaklah asas macam tu. So this one minus 1 plus dengan 2. Okay, so what you got here is A inverse kita adalah, jawapan dia 1001, which is sama dengan I. So shown, so by using A inverse is equal to I. A inverse is the inverse of matrix A. Okay, so ayat ni tak penting pun sangat. Of matrix A. So ayat tu taklah penting. It's just tunjuk yang you shown. Betul lah, guna by using the properties. Confirm yang A inverse tu adalah inverse kepada matrix A. That's all. Okay. So that one is number 1. So kita go kepada number 2. The second contoh dekat sini. Okay, so the second one is number 2, given matrix A. Okay, given matrix A 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 7 and B 1, 1, negative 1, negative 10, 4, 2, 7, negative 3, negative 1. Find A, B. So make sure setiap kali ni soalan highlightkan apa kehendak dia dahulu. Yang pertama ialah find A, B. So yang kedua, hence, ingat ya, soalan hence mesti berkait balik dengan apa yang awak dah pernah jawab. Hence, deduce. So kalau deduce ni bukan pengiraan, bukan yang awak akan pakai adjoint or anything. So kita deduce, kita akan produce dekat situ. Saya akan tunjukkanlah step by step dia. Hence, deduce A inverse. Okay, so first kita buat dulu task yang pertama. Dia kata find AB. Siapa dia AB dia? So right now we have untuk AB, A darab dengan B. Saya direct terus kepada tika. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 7. Okay, so buat line. Okay, 1, negative 10, 7. 1, 4, negative 3, negative 1, 2, negative 1. Okay, so sini kita pun buat line. Sekali nak buat line penuh ke, nak buat line separuh ke, suka hati kau kat situ. Okay, so and then ingat 1 darab dengan 1 tambah 2 darab negatif 10 tambah 3 darab dengan 7. So dekat situ saya akan buat 3 sahaja step the first main step. Lepas tu yang lebih tu saya tak tulis dah. Gitu. So 1 tambah dengan negatif 20. So tambah dengan 21. Okey, lepas tu saya buat yang seterusnya. 1 tambah 8 tambah negatif 9. Lepas tu negatif 1 tambah 4 tambah negatif 3. Okey, so itu yang first 3. Lepas tu yang bawah tu contoh saya malas nak mengira kan. Saya pun masuk je terus. Saya dah kira dah siap-siap.
So 0, 2, 0, 0, 0, 2. Kira kau tu kira. Kau jangan ikut aku. Aku dari cikgu. Lepas dah. Okay. Alright. So sambunglah kat situ. So dapatlah jawapan ni apa benda dekat sini. A darab B. So tulis apa benda jawapan yang kau tengah bagi. Label. Okay. So letak kat situ label A. AB bersama dengan 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. So this pattern, tadang. Okay, nampak tak pattern dia tengah ada nombor dan nombor yang sama pula tu dekat situ. So nombor yang sama, yang lain semua kosong. So apa yang saya boleh buat ialah saya boleh tulis AB bersamaan dengan saya faktorkan 2. Macam kita buat scalar tu. So kalau saya faktorkan 2, saya dapat 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So this is the identity matrix. So the identity matrix maksudnya sini AB equal to 2I. Okay. So ini jawapan dia. Ini jawapan yang kita nak. Saya labelkan with red one. So this is the answer that we want for question number 1. Find AB. And then from there saya work it out. Saya faktorkan 2. Saya produce this one. AB equal to 2I sebab saya dah masuk part yang saya nak deduce. Okay, part soalan 2. So, enter, start. Okay, kita dah start part soalan 2, which is kita want to deduce A inverse. Okay, so from there, A inverse. Saya nak produce A inverse. Apa yang saya akan buat ialah, saya akan ambil kiri. So, kiri ni kan, awak cari yang dekat dengan A tu. Okay, by using properties A inverse I, atau A inverse. Okay, A inverse A is equal to I. So, kita nak guna these properties. Kita nak masukkan ke dalam yang this one, A, B equal to 2I. Saya ambil yang rapat dengan A. Okay, yang dekat sini. So, what happened here? A inverse A, B. Okay, so situ. So, bila you dah letak A inverse ini di belah kiri ataupun di belah hadapan. Saya suka panggil depan, sini belakang. Okay, so di belah depan ni. Di kanan juga, okay, right hand side you pun. A inverse tu mesti berada di hadapan. Okey, contohnya 2 ni adalah scalar, tak ada masalah. Dia bukan metrik. Dia mesti berada di hadapan metrik yang ada situ. So, A inverse I. So, that's why daripada situ, so yang ni, this one kita pakai properties, kita dapat jadi I. Okey, IB is equal to 2A inverse times dengan I. So, whatever matrix yang didarabkan dengan I. Okay, so apa-apa matrik yang didarabkan dengan I. You all tulis tak nota. Apa-apa matrik yang didarabkan dengan I. Dengan identity ya. Dengan identity akan dapat diri dia semula. Tak kisahlah depan, belakang ke apa benda. Okay, so dia dapat itself. Diri semula. Suka hatilah kat situ dapat diri semula. Okay, so I times dengan B, you produce matrix B sahaja. 2 kekalkan. So, A inverse darab dengan I dapat A inverse. Okay, so sekarang tadi soalan dia tanya, dia kata deduce. We back to question. Deduce A inverse. So, saya nak A inverse sahaja. Jadi, saya pun pindahkan 2. 2 ni kan, kita tak nak duduk dengan A inverse. Kita nak A inverse saja. Siapa dia A inverse? So, you go back to this one. Bagi 2 ni dekat B. So, you get half B. Okay. So, benda ni boleh pindah-pindah ni hanya untuk nombor. Hanya untuk nombor. Untuk nombor scalar sahaja. Metrik tak boleh pindah. Dia tak boleh dipindahkan. Dia hanya boleh didarabkan. Okay. So, this is what happened. Kita dapat A inverse is equal to 1/2 matrix B. So, tadi matrix B ada dah kan dekat atas ni. Ni dia. Tadang, tadang. Okay, jadi awak boleh produce lah. Oh, jadinya A inverse is equal to 1/2. Then, you copy balik matrix B you. So, 1, 1, negative 1. So, 1, 1, negative 1. Negative 10, 4, 2. 7, negative 3, negative 1. Okey, so dapatlah sampai situ. Kau pun darab lah, jangan tinggal dia macam ni. Darabkan. Makanya your A inverse is equal to half,
negative half, negative 5, 2, 1, 7 over 2, negative 3 over 2, negative half. Letak bracket elok-elok, settle. So this is the answer untuk A inverse without using the adjoint method. So kita tengah use the method AB is equal to KI. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you.